Hai geng, subscribe ke pilingan tak kat mak ampak antok hang, adik-adik hang, mak pak hang semua hantar habis. Okey. Dan ni cuba hang perhatikan parti PAS dan walaun parti PAS ni. Cuba hang perhatikan. Dia bukan main ye, dia duk bangga. Oh, parti PAS tak ada perasuah, tak ada penerima rasuah. Kan? Dia duk bangga sangat. Lepas tu dia duk kata parti, tengok parti UMNO perasuah ni, apa Pakatan Harapan duk ada juga perasuah, 15 kes dihapuskan. 15 kes tu, 13 kes itu perhimpunan awam, tahu tak? 13 kes tu berkenaan perhimpunan hak yang duk turun berimpun bersih apa semua macam tu. Lagi satu Rafizi Ramli, kes berkenaan membongkarkan kejahatan Barisan Nasional, membongkarkan rahsia-rahsia kerajaan. Dan juga satu lagi kes Lingua Eng, kes terowong je. Kes terowong je, hanya satu je. Itu pun tak ada bukti lagi sampai hari ni. Daripada sebelum zaman Najib jatuh lagi sehingga sekarang tak ada bukti. Kan? Sehingga kan aku difahamkan hanya kerana Lingua Eng senyum je, terus di tuduh mengatakan Lingua Eng terima duit. Cuba fikir tengok. Okey, satu bab. Yang pasal parti PAS ni pula kan. Dia duk bangga, dia duk kata parti PAS tak ada perasuah lah, tak ada penerima rasuah lah. Tapi sekarang ni presiden dia tu hak yang duk kata tok guru. Kan? Hak yang duk kata tok guru ni apa bawa agama Islam apa semua. Nak pi bersama dengan orang-orang perasuah. Nak pi bersama dengan orang-orang penerima rasuah dan juga pemberi rasuah dan juga orang-orang yang dah merosakkan negara, yang dah memberi bebanan yang teruk kepada rakyat, kena bayar hutang kau yang. Kan? Jadi kita boleh nilai sendiri. Hang duk bangga, oh parti hang tak ada perasuah. Tapi presiden hang tu, hak pemimpin hang tu nak bersama orang penerima rasuah dan orang pemberi rasuah, seperti iaitu UMNO Barisan Nasional. Fikir lagi, geng. Cuba bayangkan zaman Perikatan Nasional, zaman Muhyiddin Yassin jadi Perdana Menteri, 140 kes dihapuskan. Bayangkan, cuba berfikir, 140 kes dihapuskan. Kan? Bekas Ketua Menteri Sabah tu, ada puluhan kes dihapuskan. Dan ada lagi beberapa orang dihapuskan kes mereka. Hanya settle. Hang dah rasuah. Lepas tu hang mengaku bersalah, lepas tu just hang bayar denda je. Kan? Bayar denda pun macam tak masuk akal. Lepas tu ibarat kes ditutup. Kan? Jadi kita fikirlah. Hari ni adik kepada Najib Razak keluarkan kenyataan apa dia? Adik kepada Najib Razak keluarkan kenyataan mengatakan Malaysia ni dah teruk dengan rasuah. Dia dah jadi satu budaya. Kan? Jadi cuba hang fikir, Najib Razak bekas Perdana Menteri Malaysia. Najib Razak adalah abang kepada Nazir Razak, adik-beradik Najib, tahu tak? Cuba hangpa fikir ni, adik-beradik Najib, dia duk hentam Malaysia berkenaan rasuah ni daripada sebelum Najib di penjara lagi, sewaktu Najib berkuasa lagi. So kita rakyat ni, kita kena buka minda, kita kena nilai satu-satu parti tu apa. Kalau dia memerintah, apakah perubahan yang dia akan buat? Apakah perubahan yang dia akan buat kepada negara? Kan? Dan kena ingat, sistem yang ada dalam Malaysia ni adalah sistem 80-an di zaman Mahathir punya buat. Boleh tengok kroni-kroni JLC Mahathir, mana ada yang miskin-miskin weh. Semua boleh katakan senang-senang kaya-kaya. Sebab apa? Sistem yang ada sekarang, sistem yang menguntungkan dan mengkayakan kroni-kroni siapa yang duduk dengan kerajaan, semua senang-senang. Kita boleh tengok, Tun Mahathir dia ada kroni dia. Najib Razak dia ada kroni dia. Sebab tu selepas Najib jatuh, Pakatan Harapan memerintah, ni kroni-kroni Najib ni, puak-puak 3 juta ahli UMNO ni, hak susah nak mampu ni, tak ada kerja, tak ada job, projek tak ada. Dekat Putrajaya pun kena buang kerja. So waktu zaman Pakatan Harapan, yang kena buang kerja tu hanya pencacai UMNO saja.
Rakyat lain tak ada kena mengena pun. Kilang tak kena tutup pun. Hanya geng-geng UMNO saja yang kononnya menderita, hidup terseksa. Itu hanya orang-orang UMNO saja. Projek tak masuk. Projek pun kira macam dah kena direct, kira macam dah kena open apa nama tender. Lepas tu projek pun dah susah sangat dapat. Kalau mereka jadi kerajaan, projek senang dapat. Fulus banyak. Bila Pakatan Harapan memerintah dan banyak negeri-negeri macam dah jatuh kepada Pakatan Harapan, projek-projek melalui kerajaan negeri, mereka tak dapat fulus. Projek-projek misi-misi rumput pun kena masuk tender. Dan sekarang sebab tu UMNO dia nak sangat memerintah disebabkan dia boleh dapat segala-galanya. Dia dapat tutup segala kesalahan, kecurian, rasuah dia. Seperti mana kita tengok setelah Selangor jatuh kepada Pakatan Harapan. Bekas Ketua Menteri Selangor, bekas Menteri Besar Selangor kena penjara tau. Sebab apa? Sebab rompak duit, curi duit. Buh duit dalam beg bagasi, lepas tu buat lari pergi ke Australia mana-mana. Sebab tu kalau UMNO tak ada kuasa, dia tak boleh tutup kesalahan dia. UMNO ni dia tak dapat hapuskan kes-kes dia. Dan apabila UMNO ada kuasa, kalau dia buat salah pun dia tak kisah. Kalau dia buat salah, dia mencuri, dia merompak pun tak apa. Pasal dia berkuasa, dia dapat tutup kesalahan dia. Sebab tu kita boleh tengok macam Zahid Hamidi, setelah dia berkuasa puluhan tahun, dan bila dia tak berkuasa, dia tak dapat tutup kes dia, duit dia, income dia pun tak cukup. Korporat dia pun dia dah tak jalan. Duit tak masuk, komitmen tinggi, rumah, kereta, motor. Kan? Dengan nak bayar insurans kereta lagi, nak bayar tu, nak bayar duit tak cukup. Dia nak bayar lawyer lagi ni. So, faham-faham ambil lah geng. Fikir-fikir geng. Dan macam geng-geng PAS ni pula, mereka dah rasa nikmat berkuasa. Kita tak payah tengok banyak. Untuk PAS ni kita nilai di negeri Kelantan dah 30 tahun memerintah Kelantan. Dan waktu di zaman 22 bulan, tahun pertama 2018 ke 2019, Kelantan dapat royalty 400 juta habis. Kalau 400 juta tu dimanfaatkan sebetul-betulnya, masalah air, masalah air di Kelantan dah settle. Memang settle punya masalah Kelantan. Dekat Kelantan ni masalah air, masalah jalan. Tapi dia tak manfaatkan 400 juta dia tu. Dia beli Mercedes. Dia kata, oh kita ni pemimpin. Oh, dia perbandingkan Rasulullah pun waktu Rasulullah pun dapat kuda putih kan. Lebih kurang macam tu lah. Oh, kami pemimpin PAS, kenalah ada Mercedes, perlulah selesa. Lalas apakah kemudahan yang rakyat dapat daripada parti PAS? Apakah di Kelantan tu? Cuba hang fikir tengok. Stesen bas macam reban ayam. Kan? Oh, dia nak buat Dia nak buat stadium lebih daripada negeri lain. Settlekan masalah. Stesen bas bagi elok sikit. Malu kat orang. Orang Kelantan selalu cakap, malu kat orang. Jadi, dekat Kedah pun kita dengar baru ni accident, lori tu terbalik. Rupa-rupanya hak tu menatang radioaktif ke apa atau mereka bawa tu. Aku tak baca lagi. Sampai ni aku tak baca lagi. Tak ada baca. Kan? Yang berlakunya peneroka tu, kecurian tu di tempat Sanusi tau, di Donsik tau, yang berlaku kecurian kan. Sebab saya saja orang nak, kalau macam orang nak curi tu payah, dia kena masuk hutan, dia kena masuk serba, dia perlu bawa tebang balak, tebang pokok, excavator untuk nak dapatkan tu apa nama lupalah. Cuba bayangkan. Oh, sebab tempat dia boleh dapat duit, dia boleh senyap-senyap. Sebab tu dah ada orang buat laporan polis supaya, dah ada orang buat laporan SPRN supaya siasat Sanusi ni. Kan? Apa yang berlaku dekat Kedah. Jadi, tak payah buat malu lah. Hang dah bawa imej Islam. Hang suka fitnah. Lepas tu, hari tu hang bangga kata parti hang tak ada rasuah. Tiba-tiba hang nak bersama orang yang berasuah pada
Fikir lagi yang tolak Barisan Nasional, tolak Perikatan Nasional, tolak UMNO, PAS Bersatu, GTA. Ini semua fikir kuasa saja. Kita perlu memikirkan perubahan di dalam kita punya kerajaan. Kita perlu mengubah segala sistem-sistem yang ada di dalam kerajaan. Sistem-sistem ni Anwar Ibrahim dia tahu A sampai Z. Sebab Anwar Ibrahim pernah jadi Menteri Kewangan. Dia tahu, dan Anwar Ibrahim dia dah jadi Menteri Kewangan terbaik Asia. So kita perlu angkat Anwar Ibrahim. Sebab pimpinan UMNO kita dah angkat, Bersatu kita dah angkat. Sebab pimpinan Tun Mahathir itu pun daripada UMNO juga, kan? Pimpinan Muhyiddin Yassin pun daripada UMNO juga. Dan depa pun baru lebih kurang 3-4 tahun baru keluar daripada UMNO, kan? Lepas tu dapat jadi Perdana Menteri. Macam Anwar Ibrahim, dia dah 23 tahun dia tak duduk dah dalam UMNO ni. Dan kalau Anwar Ibrahim ni dia tak bagus, kenapa luar negara, Australia, Singapura, Thailand, UK, lepas tu dengan Arab panggil Anwar Ibrahim minta nasihat kepada Anwar Ibrahim? Kenapa? Siapakah Anwar Ibrahim sehingga negara luar panggil Anwar Ibrahim supaya bagi nasihat untuk mata wang ringgit, untuk ekonomi mata wang dan juga untuk ekonomi negara mereka. Cuba fikirnya, siapakah Anwar Ibrahim? Kenapa negara-negara luar mereka tak panggil Haji Hadi untuk nak bagi nasihat ekonomi? Awak dapat tak panggil Zahid Hamidi, awak tak panggil Muhyiddin Yassin, awak tak panggil Ismail Sabri supaya macam berbincang, beri nasihat untuk ekonomi negara-negara mereka ni? Tapi kenapa Anwar Ibrahim? Cuba fikir lagi, jangan jadi macai lagi. Kita boleh fikir sendirilah demi masa depan negara. Hang kena ingat, kalau tak buat perubahan hari ni, hang masih hadut bawa isu agama, isu bangsa. Tapi perubahan di dalam pentadbiran kerajaan tak buat, negara akan terus merudum dan merudum. Malu, geng. Cuba fikir, negara kita segala mak nenek ada, geng. Tapi kerajaan tak dapat bantu orang-orang miskin. Hanya dapat bantu yang mana yang dah bantu dah dulu tu, kan, yang dikekalkan sehingga sekarang tu je. Orang-orang hak terbaru, orang miskin, orang hak jatuh miskin papa kedana, orang yang 10 tahun lepas dialah yang membayar cukai puluhan juta ringgit. Tapi apa yang jadi? Sekarang bila daripada miskin papa kedana, tak ada langsung hak untuk depa ni. Jadi fikir-fikirkanlah, kan. Kita perlu perlu reform. Kita perlu buat pembaharuan. Handphone hang pun lama-lama kena update. Application handphone hang pun lama-lama sekali kena update. Begitulah otak kita, ilmu kita, pentadbiran kita, sistem kita pun perlu upgrade. Jadi fikir-fikirkan, tolak Barisan Nasional, tolak Perikatan Nasional, tolak GTA. Assalamualaikum. Subscribe, like, komen dan share. Assalamualaikum.